Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungan pelajaran kita pada hari ini 12 hari bulan 3 2021. Kita sambung pelajaran kita kitab Riyadhus Salihin, bab yang ke-79. Tengok bab 79. Tak kiralah versi mana kitab pun bab dia sama. Yang Arab pun bab Tis'un wa Sab'un, 79. Babul wali al-adil, bab yang menyatakan kelebihan pemimpin yang adil dalam pentadbirannya, dalam pemerintahannya, dalam pengurusannya, maka mereka akan mendapat kedudukan yang besar, yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, dalam bab ini Al-Imam Nawawi bawa kepada kita dua ayat. Ayat yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Kata syarah hadis ni, ayat ini suratun Nahli ayat 90. Suratun Nahli ayat 90. Kata di syarah kitab, dia kata madha tafsiruha, telah berlalu huraiannya dalam bab yang lepas, bab arahan supaya para pemimpin hendaklah bersikap lemah lembut, tidak kasar dengan rakyat orang bawah jagaan dia. Jadi kita kata ayat ni umum kepada semua orang. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya berlaku adil, jangan diganas-ganas, jangan dikasar dengan orang. Ada setengah ulama tafsir kata al-adlu di sini dengan makna faraid, membuat yang fardu, wal ihsan yang sunat. Mana kita kena banyak sedekah zakat, dan kita juga sedekah. Dalam istilah orang Melayu ni, kalau sedekah bukan zakat, bukan wajib kan. Dalam bab pentadbiran maknanya adil, mana berlaku adil, tidak zalim, tidak ganas, tidak khianat. Wal ihsan, dan buat segala kebajikan. Kena buat semua untuk kebajikan rakyat dia. Ambil duit zakat, bagi balik ke rakyat. Hasil mahsul negara dibagi-bahagikan kepada rakyat. Jangan dibolot oleh para pemimpin. Ayat yang kedua, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Surah Al-Hujurat ayat 9. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan orang-orang yang yatawallawnal islah, yang mengambil tanggungjawab untuk mendamaikan di antara kumpulan-kumpulan yang berkelahi, yang berbalah. Kita berlaku adil kepada dua-dua. Kita duduk di tengah-tengah. Kita suruh orang ni baik, kita suruh orang ni baik. Itu dia panggil berlaku adil. Maka dalam dunia kita hari ini, kita perlu sangat kepada berlakunya bersikap adil kepada dua-dua pihak. Kalau kita ambil sebelah ni, kita sokong alik ni, kita tak, di mana kita jadi orang panggil sengit. Alik hak kita sokong ni betul belaka, hak tak sokong salah pula kelak, gitu. Tidak adil nama dia. Adil maknanya kita letak di atas neraca timbangan yang mana betul, yang mana benar, itu yang kita beri, kita sokong.
Hak mana salah kita baiki dan kita islah. Allahu Akbar. Karena Allah Ta'ala suka kepada keadilan, suka kepada bersikap telus di dalam semua keadaan. Baiklah para pelajar, para jemaah sekalian, dua ayat Imam Nawawi bawa pada kita tentang keadilan, kemudian kita pergi kepada hadis. Hadis yang pertama dalam bab kita ini nombor 659. 569. Tengok hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh imamun 'adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainahu muttafaqun alaih. Tengok terjemahan sekali dengan huraian sajalah. Kita kira masuk hurai terus. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang akan mendapat duduk di bawah naungan bayangan yang Allah Ta'ala sediakan pada hari kiamat. Para pelajar, tanda apabila manusia keluar daripada kubur, berkumpul di mahsyar, tadnu syams ala ru'usil khalaq, matahari dekat dengan kepala kita. Ada kata sekadar mil ni sekadar sebatu. Sebatu ni jauh mana? Lebih pada sekilo sikit kan? Kak, ada kata mil bukan batu. Ni batang celok kening. Tahu celok orang perempuan bawa celok kening kan ada kalau dia celuk tu, Kak, itu dia panggil mil. Lo ni tak ada nak celuk dah, pakai tengih begini, serek dah macam pen, macam pensel. Dia buat kena lutut lah ni. Dia tak main dah buat apa ni? Buat celok-celok tak main lah. Macam orang India dia kata ni. Matahari dekat. Yang ada matahari hari ni atas kepala kita berapa ribu kilometer jarak. Itu pun panas. Kita bayangkanlah pada hari esok, akhirat esok, matahari duduk atas kepala. Allahu Akbar. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri tawaran 7 golongan ini boleh duduk di bawah bayangan aras. Bayangan yang Allah sediakan pada hari kiamat. Nak ke tak nak? InsyaAllah kita mampu. Yang pertama, Al-Imamul Adil, iaitulah pemimpin yang adil. Tanda nombor 1. Yang pertama siapa? Imamun Adilun, pemimpin yang adil. Ketua negara, Perdana Menteri, Menteri besar, ketua-ketua pejabat, termasuklah imam di rumah, bapa suami yang adil, insya-Allah masuk juga. Nombor 1, pemimpin yang adil duduk di senarai yang paling awal sekali, layak duduk di bawah bayangan. Sebab apa? Tanda ni pelajar. Apabila pemimpin adil, satu negara akan makmur, satu negeri akan sejahtera dengan sebab pemimpin adil. Karena itu dalam hadis lagi akan datang, kita kena doakan kepada pemimpin biar dia berlaku adil. Kalau kita seorang adil, kita ya baik atas rumah kita je. Tapi kalau pemimpin adil, satu negara, satu negeri mendapat kebaikan. Yang kedua,
Syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, iaitu pemuda yang sentiasa beribadat kepada Allah azza wa jalla. Siapa dia pemuda sini? Angkat tangan. Angkat tangan. Muda belaka? Kau tua? Muda. Orang muda-muda macam kamu ni, pelajar-pelajar anak-anak kita ni, sentiasa beribadat. Kita sungguh solat sunat kita ada, puasa sunat pun kita ada. Solat fardu tu jangan tanya. Kalau tak ada hon ni neraka kan. Yang pentingnya kita ibadat, sentiasa baca Quran. Oi, nak kuat baca Quran senang. Masuk kelas tahfiz, soh dah baca Quran kuat. Betul? Ni pelajar-pelajar ni orang tawa masuk tahfiz, tak mau, malah ngapa? Besar pahala hafal Quran. Baik. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Laki-laki, kata di para ulama hadis, perempuan pun sama. Hati dia terikat di masjid. Macam mana hati ikat di masjid? Dalam riwayat ada kata, bila dia keluar nak datang balik, itu mana terikat. Mana ada tali kita nak ikat hati sini lah. Kita ikat hati sini, kita balik rumah boleh? Pergi kubur lah awak kan? Maknanya hati kita tu sentiasa ingat ke masjid. Ingat nak balik, duk tengok kalender, tengok apa ni, jam pukul berapa pula nak azan. Oh, lagi 10 minit, siap ambil wudu. Itu dia panggil hati tu ikat dengan masjid. Pergi masjid untuk apa? Tadi dalam khutbah ana bagi tahu. Untuk solat, untuk zikir, untuk mengaji. Jangan pergi masjid sebab apa? Ada kawan-kawan duk tunggu tangga masjid nak buah. Lah. Itu satu kerugian besar, itu dia panggil talbisu iblis. Iblis mempermain-mainkan dia. Dia mari awal masjid. Tapi tak masuk, duduk mana? Duduk buah kat tangga masjid. Orang azan pun tak berhenti lagi buah. Lepas azan, buah lagi. Orang qomat baru naik masjid. Ini kita kata ini manusia yang terpedaya dengan godaan syaitan. Nauzubillah. Ada setengah orang ni, biar dia dengar hadis ni, hati tu ikat dengan masjid. Bila ada waktu pemilihan AJK masjid, dia pergi tanding selalu masuk. Sebab dia kata kalau jadi AJK masjid, gambar dia orang kata dinding masjid. Betul ke dia punya pandangan? Betul? Kenapa tak betul? Sebab gambar aja di masjid, tu duduk mana? Tu duduk buah kedai kopi. Lah. Qalbu. Apa nak qalbu? Hati dia. Maknanya dia sentiasa berfikir nak pergi masjid. Pergi masjid, masuk dalam masjid, iktikaf, baca Quran, zikir. Itu dia panggil hati tingkat ke masjid. Kita biar jadi hati tingkat ke masjid. Jangan duduk main gambar gantung di masjid. Buat apa? Yang keempat, warajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai kerana Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang ini berkumpul dan berpisah kerana Allah. Ada juga hak berkumpul berpisah kerana cinta, bergila-gila, dua tu jangan main. Tu jadi LGBT lah gitu tu. Tahu LGBT? LGBT sangat berbahaya. Kalau ada orang duk main LGBT, kena bagi nasihat, haram ini, jangan main. Cinta-cinta apa? Cinta-cinti dia panggil. Dan abang adik lah, tidak boleh. Mana kita sayang kepada orang ni sebab apa? Kerana dia sahabat kita, dia saudara kita, dia seagama dengan kita, kita sayang. Habis, kalau kita ada biskut, makan sorang. Senyap-senyap masuk buah katil dah. Kawan sebelah duk tengok, itu sayang ke tak sayang? Tak sayang. Kalau kawan tu dapat ayah dia mari ziarah boleh biskut, kita duk tunggu semacam dah. Lepas tak ada biskut lari. Sayang ke tak sayang? Tak juga. Nah, kita sayang bukan kerana benda, tapi kita sayang kerana Allah. Itu kena ingat. Berapa dah kita? Yang kelima, warajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Dan seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita bangsawan yang cantik,
ajak buat benda tak baik, lalu dia menjawab, aku takut kepada Allah, tak mau. Itu baru betul. Ni senyap-senyap dia duduk main, duduk bermorak dua tu, jangan. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang mengeluarkan sedekah secara rahsia, dia merahsiakan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan. Ibarat kata, mana rahsianya kita sedekah ni, siapa tangan kiri pun tahu, tangan kanan holok, tangan kiri tak bunyi. Ada ustaz nakal, dia kata apa? Siapa dia tak mau tangan kiri dia tahu, jangan bagi duit siling. Sebab kalau masuk duit siling dalam tabung, bukan sakat tangan kiri tahu, kaki pun tahu juga. Pasal apa? Bunyi tong, bagi duit ringgit. Duit ringgit hok cik tak kemah. Hok 100 ringgit, tu baru mantap. Betul ke kita? Maksud dia nya rahsiakanlah. Tak kira lah duit seleh, kalau bunyi hanya bunyi lah. Asal banyak tak apa kan. Artinya kelebihan orang bagi sedekah secara apa? Secara rahsia. Yang terakhir, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Dan seorang yang mengingati Allah, dia duduk diam-diam di rumah dia. Dia tak buat live Facebook, tak ada, senyap dalam rumah dia, senyap. Di tempat yang sunyi, dia duduk berzikir, astagfirullah, atub ilaika ya Allah, banyaknya dosa aku ya Allah, sehingga menitiskan air mata, maka orang ini layak mendapat naungan pada hari kiamat. Baik, dalam banyak-banyak 7 ni, berapa kita mampu buat? Berapa? InsyaAllah 7 boleh? Kalau ada orang mari goda kita, dia goda ku apa? Dia goda ku handphone lah, dia tak mari cuek. Tak mari cuek bang. Ngorak. No. Di atas WhatsApp, mazhab WhatsAppi atas. Ini gambar saya. Tak tahu gambar orang putih mana dia. Dah. Sekali mungkin jumpa dengan dia, tengok lagi dulu dah lagi huduh bang dia tu. Kena tipu. Ini dia panggil permainan yang tidak dia main oleh syaitan. Ingat boleh, syaitan masuk melalui handphone. Banyak budak-budak kita terperangkap, duduk tengok gambar-gambar lucah, duduk tengok cerita-cerita yang 18, semua tu benda haram, benda yang tak patut dilakukan oleh kita orang Islam, apalagi kalau yang belajar agama, lagi dahsyat. Baiklah, tamatlah kita pergi kepada hadis yang kedua dalam bab kita ni. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina 'indallahi 'ala manabira min nur alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wal wa bagaimana rawahu Muslim. Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, dia berlaku adil. Di atas dunia dulu dia adil. Dia jadi ketua, dia adil. Dia ayah, dia adil. Suami, dia adil. Maka apakah di sisi Allah Azza wa Jalla laksana berada di atas mimbar yang dibuat daripada cahaya. Orang ni di sisi Allah Azza wa Jalla ala manabira min nur. Kalau mimbar macam ni, pentah tinggi daripada cahaya, dia duduk kat situ. Allahu Akbar. Hebat dia ni. Di akhirat esok kalau kita tengok orang duduk tempat yang tinggi comel tu, ini orang adil. Mereka itu dengan ni, siapa dia orang ni? Mereka itu adalah orang-orang yang berlaku adil dalam persoalan hukum. Bila kita nak jatuh hukum, kita jatuh dengan betul. Ni orang kita sayang, tak apa, slow-slow. Orang kita tak sayang, kita marah lah. Tidak adil. Berlaku adil terhadap keluarga dia. Anak dia sayang, dia bagi RM20.
anak hak dia tak sayang bagi RM5. Adil ke tidak? Tapi kita kena ingat, keadilan dalam Islam mengikut keperluan, bukan persamaan yang tak ada skill. Kalau anak nombor 1 duduk universiti, kita bagi 200 bulan. Anak yang nombor 7 duduk di pasti, bagi 200 juga. Adil ke tak adil? Lah, mana adil? Yang duduk universiti makan banyak, sudah besar. Dan itu dia panggil gerakan yang mengajak manusia kepada persamaan. Kita kata tak betul. Bukan semua benda kena sama rata, tapi kita kena beri adil itu kita beri mengikut keperluan, mengikut al-hajah. Dan juga berlaku adil dengan tugas yang dibebankan kepada mereka. Tanggungjawab yang dia pikul, dia menjalankan tugas dengan baik. Ini kadang-kadang kita orang kita sayang, kita naik pangkat dia. Orang kita tak suka, kita jatuh dia, tahan dia punya kenaikan pangkat. Nah, macam-macam dia punya laporan rekod tak baik. Ini semua ni tidak adil. Ada kawan saya siapa letak jawatan, sebab dia kata berapa tahun dah pangkat tak naik. Orang hak baru masuk belum naik. Sebab bodek bos. Dia tak bodek, dia tak naik. Kita kata itu bos yang tidak adil, macam tu. Ingat baik. Tak adil ni atas dunia seronok lah. Boleh jatuh orang, boleh naik orang, tapi di akhirat esok dia akan berat. Tanggungjawab dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian, itu dia panggil tanggungjawab kita atas dunia ini akan dipersoalkan di akhirat esok. Dan berbezanya kedudukan seseorang itu di akhirat. Ada orang yang tinggi darjat, ada orang yang darjatnya rendah. Kita berpindah kepada hadis yang ketiga, nombor 661. Wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihi wa yusalluna alaikum wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qala qulna ya Rasulullah afala nunabidhuhum? Qala la ma aqamu fikumus salah la ma aqamu fikumus salah. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang mencintai kamu dan kamu mencintai mereka. Ingat, pemimpin yang baik dia sayang kepada rakyat, dia duk mikir nak bantu rakyat, macam nak menyenangkan rakyat, dan kamu para rakyat juga mencintai pemimpin. Mereka mendoakan kebaikan kamu dan kamu semua mendoakan kebaikan mereka. Itu baru betul. Kita doa, ya Allah panjangkanlah umur pemimpin kita ni, berilah dia sihat walafiat. Tapi zaman mai pemimpin naik dengan parti-parti ni, tak jadi lagu ni kan. Kalau pemimpin baik sekalipun, rakyat pula tak baik. Sebab orang ni naik bukan parti dia. Buatlah baik setara mana pun, bagilah duit apa pun, duk tak molek situ. Hak moleknya hak warna hak dia suka. Kalau hak tu kelentong lah bersama mana pun, kencing lah kuat mana pun, molek semua. Nah, itu dia panggil zaman manusia telah dikuasai oleh hawa nafsu, nafsu kepartian nama dia. Ini mu'alil na'udzubillah. Jadi kalau kita ni jangan duduk ta'asub kepada parti-parti saja, kita lebih kepada keadilan. Orang yang buat baik, pemimpin dengan telus, kita berilah kepada kepatuhan dan sokongan kita kepada mereka. Waktu nak memilih esok cerita lain pula. Kan? Itu kita ada demokrasi nama dia. Tapi sekurang-kurangnya waktu orang duduk merentah ni janganlah duduk konyol sangat. Habis benda. Dia komen tu gak macam lah kawan tu tak ada harga langsung di atas dunia ni. Ini masalah. Baik, itu pemimpin yang baik berfikir, dia suka pada rakyat, rakyat suka kepada dia. Dia doakan, kita doakan dia. Kita bagi pada hak sebaliknya pula.
wa syiraru a'immatukum wa syiraru a'immatikum allazina tubghidunahum wa yubghidunakum, dan seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang membenci kamu semua dan kamu semua membenci mereka. Ini pemimpin yang paling buruk, dia benci ke rakyat, duk tindas rakyat, rakyat lagi benci dengan dia. Ini berat. Mereka mengutuk kamu, hari-hari asyik duk kutuk rakyat ya. Rakyat ni pemalah lah, rakyat ni macam-macam, tuduhan-tuduhan yang tidak baik, dan rakyat juga mengutuk pemimpin. Kami bertanya, wahai Rasulullah, ni sahabat tanya Nabi, tidakkah kita boleh memerangi mereka? Kalau pemimpin macam ni, bolehkah kita angkat senjata lawan mereka? Macam mana Nabi kata? Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak boleh. Selagi mereka mendirikan solat bersama kamu. Nabi ulang sekali lagi, la, tidak boleh selagi mereka mendirikan solat bersama kamu. Hadis rawahu Muslim. Maknanya dalam hadis ini, hadis ini menunjukkan bahawa pentingnya solat. Kalau pemimpin itu solat, kita tak boleh angkat senjata lawan dia, jatuhkan dia, tidak boleh. Tapi kita tengoklah, habis tak boleh kritik dia. Dalam perkara-perkara keburukan yang dia buat, bolehlah kita tegur. Tapi nak angkat senjata tidak boleh. Faham? Dalam negara kita demokrasi, senjata dia ujuk pen, ujuk kalam. 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, pergi pangkah lah. Cari yang terbaik, jangan kena kelentung pula. Jangan mudah kita, dekat orang nak makan boleh 102 pakai jadi. Lah. Lepas pangkah kena kencing, mengamuk pula. Kita kata ini, kamu yang tak betul, mereka tu sudah tak betul, kita tak betul juga. Maka jadilah orang yang baik. Dalam negara Islam ni tidak ada macam tu. Dia ada pemilihan khalifah dengan cara lain. Kita kata alhamdulillah, yang pentingnya biarlah rakyat suka, kerajaan juga suka kepada rakyat, masing-masing perlu memerlukan. Kerajaan kalau tak ada rakyat, dia tak ada jadi kerajaan. Dia nak mengetah siapa? Siapa nak jadi pengikut dia? Rakyat pun kalau tak ada kerajaan susah juga. Siapa nak uruskan harta, mentadbiran dan sebagainya. Jadi jangan kita duduk laknat melaknat, lebih kita mendoakan. Sebab itulah dia kata doa kepada pemimpin itu baik. Kita pergi kepada, ada satu sedikit perbincangan tentang doa kepada pemimpin. Tulis itu. Beberapa orang ulama salafus salih mengatakan, andainya aku ni ada doa mustajab, kalau aku ada doa mustajab, aku doakan kepada pemimpin biar dia jadi adil. Sebab apa? Sebab kalau dia adil, satu negara jadi baik. Betul? Beberapa orang, katanya Imam Ahmad, ada imam lain yang mengatakan, kalau aku dah ada doa mustajab, aku akan doakan kepada pemimpin. Ni kita tak. Kalau aku ada doa mustajab, aku doa ke pemimpin biar mati cepat ke, biar kalah ke, biar macam-macam. Tak ada harmoni kita tak. Kalau dia baik, negara semuanya baik, insya-Allah. Maka itu dia panggil doa kepada hakim bitaufiq wassadad. Tapi jangan melampau doa. Ni harus tengah ni lebih-lebih sangat doa. Sekali dengan jawatan dia, sekali dengan bintang pingak sebut belakang dia doa. Kita kata Allah Ta'ala tak tanya bintang-bintang tu. Jangan buat. Dan ada juga beberapa doa dikira sebagai rasmi. Kalau tak baca ni bersalah. Contohnya dalam khutbah Jumaat, doa tu rasmi. Adakah dalam rukun khutbah kena doa kepada pemimpin? Tidak ada. Manakala kita tak terbaca sekali dua, janganlah patut diambil tindakan. Tidak boleh. Ini menunjukkan bahawa bahaya. Baiklah, para pelajar sekalian,
doakanlah kepada mereka pemimpin yang baik. Sebab tu anak duk tengok di Masjid Haram Mekah, kalau bulan Ramadan dia tarawih dalam solat witir, dia doa kepada pemimpinnya. Ya Allah, berikanlah taufik, hidayah, bimbinganmu kepada wali amrina. Allah muwaffiq wali amrina. Ya Allah, berilah taufik kepada pemimpin kami. Menarik. Kalau Allah Ta'ala kabulkan doa kita, Allah aman negeri, aman dunia dengan pemimpin kita yang baik. Ini kita doa laknat ke dia, dia tahu dia laknat balik atas kepala kita. Na'udzubillah. Baik, kita pergi kepada hadis yang keempat, nombor 662. Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Ahlul jannati thalathatun Ahlul jannati thalathatun Zu sultanin muqsitun muwaffaq. Yang pertama sekali siapa dia? Zu sultanin muqsitun muwaffaq wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim wa afifun muta'affifun zu iyalin rawahu Muslim. Tanda ni pelajar. Daripada daripada Iyad dengan Ain. Iyad bin Himar. Jangan terjemah Himar terbaca gitu sudah. Himar. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghuni syurga itu terdiri daripada 3 kelompok. Penghuni syurga ni ada 3 kumpulan. Yang pertama, zu sultanin muqsitun muwaffaqun, iaitu penguasa yang adil lagi disenangi. Penguasa yang adil lagi disenangi, muwaffaq, yang telah mendapat taufik bimbingan oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya dia ni duk mikir nak untuk rakyat, berfikir untuk jaga agama, itu dia panggil ini besar. Yang kedua, rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim. Tanda nombor 2, orang yang mengasihi lagi lembut hati kepada sanak keluarga dan setiap orang muslim. Dia ni orang baik dengan keluarga dia kat, Masya Allah. Kalau tanya anak-anak dia macam mana pak cik kita tu, Masya Allah, tu dia jawapan dia. Tak ada apa. Nak apa, keperluan-keperluan yang perlu semua dia beli. Orang-orang Islam lain pun kalau perlu dia bagi bantuan. Itu dia panggil orang yang baik. Yang ketiga, afifun muta'affif, dan orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya padahal dia memiliki tanggungan. Apa dia afif? Dia tak minta-minta dengan orang. Muta'affif, tak minta. Dia susah, miskin tapi tak meminta. Dia berusaha juga. Tak ada benda nak makan, cari pucuk ubi makan. Usaha dia, tak ada laut, dia pergi ke sungai. Orang panggil menjala ikan, mengair, pergi tanam ubi, macam-macam. Yang penting dia usaha mencari makan. Ini maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita 3 kelompok manusia ini ahli syurga. Kelompok yang pertama dia panggil kelompok al-mala' ataupun elit. Pembesar-pembesar yang adil. Tak kiralah dia raja, menteri, orang-orang besar, ini kumpulan hak adil, syurga. Yang kedua, kumpulan manusia biasa, masyarakat awam yang baik, yang bertanggungjawab. Yang ketiga, yang rendah darjat dia sikit, orang miskin tapi jiwa dia baik. Ni tak tahu orang miskin hari kita ni, miskin scammer dia panggil. Tahu scammer? Apa dia skema? Nipu orang piti. Ni banyak ni.
dalam telefon saya ni kalau kita raja-raja duk belek-belek, jumpa macam-macam. Oh, dia kata dia ni, dia kata apa? Dia kata apa ni, dia susah, macam-macam dia ni. Tak ada makanan ni, saya hidup sekarang ni tidak ada makanan. Oh, dia punya ayat. Anda kata, kalau nak makan mari sini. Mari pondok saya bagi makan. Berapa nak bawa pinggan nasi nak? Kita bagi dia dah. Biar budak ni tak dia makan pun tak apa, kita jamu dia. Saya duduk jauh. Dah macam mana nak bagi makanan? Krek, masuk nombor akaun. Cerdik dia bijak. Oh, nombor akaun selalu. Maknanya macam-macam. Kita bukan tak nak tolong. Kalau betul-betul orang miskin, wajib, bukan sunat kita tolong. Faham ke tidak? Wajib kita kena tolong dia. Nabi larang. Nabi marah mana bukan betul-betul seorang muslim yang tidur dalam keadaan kenyang, jiran sebelah rumah dia lapar, bukan muslim. Ingat baik. Jadi kita tak boleh suka-suka, oh dia yang lapar lah, kita kata mana boleh suruh orang lapar, kita kenyang, tidak boleh. Baik para jemaah sekalian, jadi 3 kumpulan ini ahli syurga dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah kita bab 79 dengan ada 4 je hadis. Kita lajak sikit, ambil mukaddimah bab 80. Bab 80 ni panjang, banyak hadis, dia 11 hadis. Jadi kita ambil 2-3 hadis. Siri yang akan datang taklah panjang sangat kan, insya-Allah. Bab yang ke-80, bab wujubi ta'ati wulatil umur fi ghairi ma'siyatin wa tahrimi ta'atihim fil ma'siyah. Panjang tajuk dia. Bab wajib mentaati pemimpin di dalam perkara-perkara yang bukan kemaksiatan. Kalau pemimpin suruh kita buat benda-benda yang tidak maksiat, tidak haram, kita kena ikut. Dan haram mentaati mereka dalam urusan maksiat. Dia suruh rakyat buat maksiat, mari semua rakyat negeri ini, wanita-wanita jangan tutup aurat. La, kita kata no, tidak. Kita boleh lawan dia, tapi jangan lawan senjata lah, tak boleh kan. Nabi larang selagi dia solat. Habis lawan macam mana? Kita pakailah hijab. Apa berodingnya dia? Oh, semua rakyat tidak dibenarkan solat. Kita kena solat. Ni ada hak bisik PKP macam mana? PKP kajian bukan tak bagi solat. Dia bagi solat, dia tak bagi berkumpul ramai-ramai saja. Betul tak? Ada polis mari kat rumah awak. Kenapa awak solat? Ada? Tak ada. Nak solat 100 rakaat pun solat je lah. Kan? Tapi tak boleh berkumpul di masjid. Itu cerita lain. Itu dia panggil proses dalam keadaan terdesak darurat. Ni mari pula zaman kita ni, SOP pula, tak boleh rapat-rapat soft. Kita tak usah rapat, kita duduk jauh sikit. Kan? Artinya, ini semua muakkad, berwaktu. Bukannya syariat ni telah ditukar, kita kata sementara ini. Kalau semua keadaan dah reda balik, orang sudah bagi vaksin dah dengan ikhtiarnya, cukuplah SOP tu. Jangan pakai SOP lagi. Baik, kita pergi kepada dalam ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala bawa kepada kita 2 ayat. Ayat yang pertama, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul. Athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Satu ayat dia bawa. 2 ayat ni ayat yang sama. Baiklah para jemaah sekalian, ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 59. Maksud dia macam mana? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajar-pelajar tengok. Ati Allah satu. Stop. Full stop. Wa ati'ur Rasul full stop. Maknanya taat kamu kepada Allah. Satu arahan. Dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu arahan. Yang ketiga, Allah tak ulang balik wa ati'u ulil amri. Tuhan kata wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri. Apa dia ulil amri? Orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Ayat ini kita tengok teliti sikit. Kemudian dia kata fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Sekiranya kamu berbantah-bantah dalam mana-mana masalah, farudduhu ila Allahi war Rasul, hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dengan Rasul. Maknanya kita cari dalil daripada Quran, dalil daripada hadis tentang hukum yang kita perselisihkan ini. Apa kita nak buat? Ni waktu ni, kalau waktu Nabi ada, senang. Pergi jumpa Nabi, Nabi yang putuskan, tak boleh kita pandai-pandai. Baik para jemaah sekalian, maksud tulis itu, maksud taat kepada Allah iaitulah taat mengikut kitab Allah, yakni Al-Quran. Taat kepada Rasul ikut apa? Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas Nabi wafat. Waktu Nabi hidup fi hayatihi, kita kena balik tanya Nabi, apa dia hukum gini. Tapi Nabi sudah wafat, kita balik kepada siapa? Balik kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam ayat ini Allah ulang dua kali. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kenapa dia ulang balik kalimah ta'atur Rasul, ati'ur Rasul? Hendaklah kamu taat kepada Allah Ta'ala dan taat kepada Rasul. Kenapa diulang balik kalimah taat kepada Rasul? Kenapa? Tanda situ pelajar. Liyadulla annahu yuta'u istiqlalan. Itu bahasa Arab. Tulis. Liyadulla annahu yuta'u istiqlalan, kerana taat kepada Nabi itu tersendiri. Taat kepada Allah solid. Dan kepada Nabi juga kita kena taat secara tersendiri. Makna hak Nabi bawa hukum melalui sunnah dia sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak ada dalam Quran, kita kena ikut. Jangan jadi macam golongan anti hadis. Puak-puak anti hadis ni dia kata kita tak ada dalam Quran, kita tak pakai, kita pakai Quran saja. Kita kata lak, sesak puak ni kalau tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita ni nama dia Ahlus Sunnah. Sebab apa kita nak pegangnya kita ni Ahlus Sunnah? Kenapa? Sebab kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Ahlus Sunnah tapi hidup pegang benda-benda lain, benda-benda khurafat, benda karut. Itu bukan Ahlus Sunnah walaupun dia dakwah Ahlus Sunnah. Hari ni kita tengok macam-macam dakwaan. Ada orang buat ceramah sedap, Isra' Mi'raj melalui sunnah Nabi, mengikut Ahlus Sunnah. Tapi cerita dia banyak hadis palsu saja, kita kata lah mengikut hadis palsu baru betul. Sedap dia punya tajuk. Baik, kita pergi. Maknanya ati'ullah wa ati'ur Rasul, itu dia panggil istiqlal, tersendiri. Kalau tak ada dalam Quran pun, ada dalam sunnah, wajib kita kena ikut. Wadah? Baik. Bila siapa kepada wa ulil amri minkum, Tuhan tak kata wa ati'u, taatlah kepada pemimpin, la. Kenapa? Tidak diulang balik perkataan taat kepada ulil amri. Sebab apa? Bal ja'alaha dhimnan wa tiba'an wa taba'an li ta'ati Rasul. Maknanya kita nak taat kepada ulil amri, kepada pemimpin kita tu, sekiranya dia taat kepada Allah dengan Rasul. Sekiranya dia tidak taat, tidak wajib bagi kita taat kepada dia. Tulis pelajar-pelajar ni. Mana taat kepada ulil amri,
menjadi ikut kepada ketaatan dia kepada Allah dengan Rasul. Sebab itu Imam Nawawi kata di sini, wajib kita taat selama dia tidak buat maksiat. Kalau dia langgar PKP Tuhan, langgar buat maksiat, tak wajib kita taat. Tapi tak semesti kita menentang, tak semesti kita bawa senjata. Dan di sini juga ada juga ulama tafsir tanda pelajar, ada mengatakan ulil amri di sini termasuklah pemimpin dan termasuk juga para alim ulama kita. Ulil amri itu para alim ulama al-mujtahidun yang telah berijtihad menggali, mengkorek, membongkar isi kandungan Quran dengan hadis, kemudian mereka telah istinbat hukum. Kita ni ada setengah masyarakat kita ni, dia kata dia tidak bermazhab. Saya tak ada mazhab, habis saya baca Quran, baca hadis, saya beramal terus. Kita kata tidak jadi masalah kalau awak pandai. Tapi masalahnya dia pun tak erti juga. Nah, kita kata kita pegang pada Quran hadis, cuma bagaimana kita nak faham? Kita kena faham apa yang dihuraikan oleh para ulama Ahlus Sunnah tentang ayat ini, tentang hadis ini. Tak saya pakai mazhab, tak apa. Tapi siapa dia yang kamu pegang tu? Saya berpegang dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi pun ada mazhab juga, dia pegang dengan mazhab Syafi'i. Pegang siapa? Dengan orang. Kita kata, oh akhir sekali dia tak ada, tak semua mazhab tak ada. Habis hak mazhab ustaz dia. Jadi mazhab ustaz nama dia. Tak sudahlah kita ni. Mana kita kata mazhab tu salah satu daripada metod cara nak memahami. Tapi jangan kita seolah-olah mazhab pula jadi macam Quran, macam hadis. Lah. Jadi kita kena wasati dalam masalah ini. Ana mengajar berapa tahun dah. Satu subjek nama dia Tarikh At-Tashri' Al-Islam. Sejarah perundangan Islam. Jadi kita bagaimana nak mengeluarkan hukum, bagaimana para ulama dulu istinbat, bagaimana lahir mujtahidin, semua itu hasil daripada mereka mencari dalil-dalil kemudian istinbat. Baik, kita faham dari sini atiullah mutlak. Kemudian atiur rasul mutlak. Allah kata wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Mana-mana yang Allah Rasul bawa ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Hak mana Rasul larang tinggalkan. Tapi bila sampai ke ulil amri, Tuhan tak kata ulil amri ati'ul ala. Tuhan kata wa ulil amri, kamu taat kepada pemimpin kamu sekiranya mereka taat kepada Allah, serika mereka ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ikut, tak wajib kita taat. Walaupun kita tidak membantah, tidak memberontak, tapi kita tidak taat dalam bab itu. Itulah cerita dia. Kemudian ayat ujungnya, kalau kita bercanggah, berbeza, kita kena kembali semula kepada Allah war Rasul. Jadi ulama tanya pula, kenapa Tuhan tak kata sini ilallahi wa ila Rasul, ilallahi wa Rasul? Sebab dia kata apa? Bahawa i'lam, memberitahu di sini bahawa apa kembali kepada Allah Ta'ala itu supaya kembali kepada Rasul. Kembali kepada Rasul mana kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kita sudah belajar tadi dua-dua hukum itu sama. Quran dengan sunnah tak boleh berpisah, tiada. Tapi sunnah kita kena pilih lah. Kalau sunnah hak palsu, mana ada sunnah tu, sunnah palsu tidak ada kan. Ataupun kita ambil yang apa dia panggil hadis-hadis yang tidak sabit, yang tidak sahih. Jadi banyaklah perbincangan para ulama dalam masalah ini. Baiklah para pelajar sekalian, kita ambil hadis yang pertama dalam bab ini, nombor 663. Wa 'an ibni Umar 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'alal mar'il muslimi as-sam'u wat-ta'ah fima ahabba wa karih illa an yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah, muttafaqun alaih. Maksud dia, tengok kitab kita. Maksudnya daripada Ibnu Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, seorang muslim wajib mendengar
dan taat terhadap kepada pemerintah yang dia suka ke tak suka. Dalam dunia ni mana ada orang suka 100%? Tak ada orang benci 100%. Kalau ada menteri ni orang suka, ada orang benci. Maka Nabi kata apa? Mutaat arahan dia, kamu suka ke tak suka? Pemerintah yang dia sukai atau yang dia benci. Kecuali apabila dia diperintah mengerjakan kemaksiatan, bos kata buat maksiat, maka dia tidak wajib mendengar dan tak wajib taat. Buat maksiat, stop. Sorry bos, saya tak nak ikut di sini sebab langgar perintah Allah, langgar SOP syariat, saya tak mau pakai. Boleh. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa anhu qala kunna idza bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah yaqulu lana fi mastata'tum, muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar lagi dia berkata, dahulu ketika kami berbai'ah, makna berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mendengar dan taat, baginda bersabda kepada kami, fi mastata'tum, setakat kemampuan kamu. Maknanya kalau kita kata kami akan taat, Nabi tolong ajar lagi setakat kami mampu. Mana kalau kita nak buat perjanjian dengan orang, kita kata kita akan laksanakan tugas ini setakat yang saya mampu. Yang saya tak mampu, minta maaf. Jangan kata, oh saya akan laksanakan. Mana kita tahu kita mampu tak mampu? Maka kita kena ada tahaffuz. Dari sudut bahasa kita kena jaga hati-hati. Jangan tomok sangat, jangan nampak lemah sangat. Allahu Akbar. Kata di syarah hadis ni kata, yang pertama kita kena taat kepada pemimpin umat Islam. Yang kedua, taat itu mengikut kemampuan kita. Kalau kita tak mampu, kita minta maaf, kan? Kemudian ini satu isu. Bila sahabat kata kita bai'ah, Nabi tolong jawab, fi mastata'tum. Mu kata aku akan dengar setakat mana kita mampu. Di sini ada hukum fiqh. Tanda ni pelajar. Yajuzu talqin indal mubayah. Harus pemimpin tu ajar wording perkataan ketika kita nak buat bai'ah. Harus kita ajar. Ini amalan ini anda perhati tengok di Mekah. Dia panggil ma'zun syar'i. Ma'zun syar'i tukar akad nikah. Kita di Malaysia, oleh kerana banyak syarikat swasta, kita swasta belakang. Imam, saya wakil wali, imam tolong akad nikah. Pok dia relax. No. Tu imam aku nikah lah kan di kau. Yang diwakil oleh bapakmu. Pok dia ada sebelah. Berapa dia kerja bapak dia. Buat anak pandai, akad nikah anak tak pandai. Pandai buat anak. Kadang-kadang kita kosek juga sikit. Kata pak cik, akad nikah sendiri. Anak kita kata, tu email lah. Kita bisik dengan dia. Mana payah akad nikah dengan buat anak baru dia tahu. Tak. Jadi sepatutnya imam-imam janganlah suka sangat nak swasta kan. Kita beri ayah dia akad nikah. Macam mana cara ma'zun syar'i di Mekah dia buat macam mana? Bila orang nak nikah, anak teruna sini, bapak mertua sini, kita ma'zun duduk tengah. Dia bersalah dua ni. Ma'zun tu lu ajar bahawa saya, dia tak payah sebut nama lah, dia dah. Kita kata dia nama Pak Mat, bahawa saya Pak Mat, contohlah. Dengan ini mengkawinkan, menikahkan akan dikau hei Mamat dengan anak perempuan saya Mek Timun dengan mah kahwinnya RM25. Habis. Wali tu cakap, Makzum aja, tu wali pun kata bahawa aku dia ikutlah ikut sekali. Kemudian menantu jawab, saya terimalah nikahnya bagi diri saya seperti yang tersebut. Habis. Mudah apa payah. Dia kata boleh kita talqin
indal mubaya'ah, dan boleh juga kita talqin mana kita ajar orang ketika nak akad. Jadi anak sendiri segala pengalaman kita, kalau kita orang ajak suruh pergi majlis akad nikah, kita kata mari saya ajar. Suruh ayah dia sendiri akad. Wah hati. Ni apa main swasta. Kalau saya jadi imam akad nikah, aku tak akad nikah anak orang. Duduk sini, mai saya ajar. Ada seorang pakcik nak menikah, anak kita kata pakcik akad nikah sendiri 3 hari. Peluh tok tua lebih basuh daripada menantu orang nak jawab nikah. Nak je. Kata payah kau pakcik? Tak payah, tak biasa. Ni orang kata nak suruh anak beramah, anak perempuan ni tak. 5 kali akad nikah, pandai lah. Anak ada seorang nak kena pandai lagu mana? Baiklah para jemaah, habislah cerita kita. Tengah duk pergi bai'ah pergi akad nikah pula. Biasanya akad nikah wakil wali. Lepas akad nikah, pak imam suruh menantu baca taklid. Kan? Taklid tahu. Sekiranya saya dengan ini, saya nama Dogo bin Tolul. Contoh ada. Memukul isteri saya, menyakiti dia atau meninggalkannya perangai-perangai gini, maka itu dia panggil taklid. Kadang-kadang budak ni tak reti nak baca, imam tu lu ajar, boleh, tak ada masalah, dia ikut. Itulah yang kita kata wallahu alam. InsyaAllah kita sambung bab kita ini dalam hadis yang ke-3 nombor 665 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.